Memang perangai je dok. Nakar. Okey awak-awak, Assalamualaikum. Ahmad. Okey, hari ni awak-awak kita ada di kampung kampung apa sini? Bukit Parit ah. Ha? Bukit Parit. Bukit Parit bos, Bukit Parit Narang. Okey, hari ni kita ada di satu ladang lah, boleh katakan ladang lembu sado, milik seorang abang ni, nama dia Nazri. Sebut Nazri ni di kalangan orang-orang lembu sado ni tak kenal lah dia. Sebab dia pernah beli lembu sado dengan harga RM50,000 bos untuk 2 ekor. Seekor anak yang berusia 4 bulan dan seekor ibu. Dengan harga RM50,000 pada tahun 2019 di Kelantan. Jadi ramai orang tanya saya, apa tak awak cerita pasal lembu RM50,000 kan? Yang lepas saya buat perkongsian pemandian berhadas tu baru ni. Pemandian berhadas umur. Okey, jadi kita pun buatlah perkongsian untuk tunjuk lembu RM50,000 boh. RM50,000 lembu boh, boleh beli kereta boh. Abang ni boleh beli lembu untuk 2 ekor Jadi hari ni kita ada sini, kita akan tunjuk lembu-lembu yang dia miliki. Katanya lebih 20 ekor lembu dia ada. Dan lembu sado saja, lembu baka Ada jenis blonde, charolais, apa lagi bang? Lunapak, sumo, limousine. Jadi lembu-lembu ni semua ni lembu-lembu yang berharga tinggi boh. Orang kata kalau tak ada duit jangan dekat Jadi hari ni kita nak tunjuk lembu-lembu koleksi, lembu-lembu baka dia. Dan kita nak tahu maknanya kenapa dia sanggup maknanya keluarkan modal yang besar untuk beli lembu. Sebab dia kata sebelum ni dia beli lembu dengan harga mahal ni, orang pernah kata dia ni, orang kata mu gila ke, mu bodoh ke beli lembu dengan harga sampai gitu semua Tapi bagi dia benda tu adalah satu, orang kata, pelaburan yang boleh mendatangkan hasil yang lebih lumayan sekarang. Sebab katanya anak daripada lembu RM50,000 dia beli tu, dia boleh jual pula dengan harga RM30,000 ataupun lebih tinggi lagi. Sama ada dia nak jual apa tak mau jual dia boh. Tapi sebelum tu boh, kita nak kongsi makanan-makanan lembu. Jenis-jenis makanan-makanan lembu dia sediakan untuk lembu-lembu sado dia untuk pastikan lembu dia ni besar, gemuk. Sebab lembu sado ni kalau kuruh dia panggil sado pula lah. Dia kena gemuk, dia kena besar Jadi kita ada 4 jenis. 4 jenis makanan. Macam sini ada meh orang panggil kambing hitam. Untuk boleh bang, untuk gemuk Untuk gemuk juga. Tahu tak harga dia berapa tu ni Harga dia berapa bang? 65 bawah. 65 ni kuning ni. 50 kilo. Yang ni yang paling mahal ni yang paling mahal. Dia panggil meh soya bang. Meh soya ni boh. Harga dia 76 sekuning. 76 sekuning. Yang ni meh hitam bang. Meh hitam. Ni meh hitam. Harga berapa bang kilo? Tengah 43, 44 gitu bang. 40 kata. 40 kata. Yang ni dipanggil meh mego. Betul bang? Meh mego. Biasa orang Terengganu panggil meh Johor Meh Johor. Ni dengan harga berapa bang segu ni? Paling tinggi sekarang ni 55 segu ni bang. Itulah. Mak saya pun tak apa kata dia tadi kena tanya kameraman. Kita pun bukannya expert sangat bagian-bagian lembu, makanan lembu. Tapi Abang Nazri bagi tahu, kos untuk pellet saja sebulan dia kena spend sebanyak RM1,500 bang. RM1,500 untuk beli segala-gala jenis pellet ni lah, untuk bagi makan lembu sado dia. Lembu haji pun dia ada Lembu haji dia pun dia ada. Jadi dia kena spend RM1,500 sebulan boh. Tu kira jimat dah tu. Sebab Abang Nazri kata dia tering lembu-lembu dia ni untuk makan pada time-time tertentu saja. Kalau ikut lembu sado ni nak makan boh, dak berhenti boh, dah pagi petang pergi makan. Tapi bila Abang Nazri ni tering, sekurang-kurangnya orang kata makanan tu dapat dijimatkan. Makanan pellet ni lah. Tapi selain pada makanan pellet ni, orang kata lembu-lembu Abang Nazri juga diberikan rumput napier, rumput minyak dan sebagainya untuk kata tambah daripada makanan pellet. Kalau nak bagi makanan pellet saja boh, rasa best bahu rasanya Bukan murah Jadi jangan hairanlah kalau harga lembu tu sampai RM50,000, RM30,000, RM40,000. Jangan hairan boh. Sebab harga makanan dia pun naik semua dan harga kos dia pun tinggi. Jadi itulah sahaja kongsian kita nak tunjuk lembu-lembu ni. Dan selain pada pasar Abang Nazri ni, kita akan pergi juga ke satu farm lagi, satu kandang lagi. Katanya abang ni dia jual lembu dengan harga, dia beli, bukan jual, dia baru beli lembu dengan harga RM17,000 seekor. Lembu limousine dia beli daripada situ. Nanti kita tunjuk juga dalam video ni. Jadi untuk kali ni untuk hari ni saja kita tunjuk dulu. Lepas tu kita masuk nanti yang cerita yang kata lembu 17K. Okey.
Okey bos, jom kita pergi tengok lembu-lembu abang lagi. Nazri bin Mamat, Kampung Bukit Parit. Abang menjalani ternak berapa ya? 2017. Ini hingga hari ni berapa ekor lembu yang abang ada semua sekali? Sekarang ni lembu saya ada dalam 29 ekor sekali lembu kobang. Kalau lembu baka saja berapa ekor bang? Lembu baka ada dalam 15 ekor. 15 ekor. Termasuk anak-anak kecil tu. Okey, setakat ni berapa dah orang kata modal abang keluar untuk beli baka-baka yang terbaik ni? Dalam 150,000. 150,000 lembu paling mahal sekali abang pernah beli? 50,000. Baka apa bang? Charolais Blanc. Tahun 2019. Tahun 2019 saya beli. 2019. Lepas tu sekarang ni abang banyak lembu betina ke lembu jantan? Lembu betina banyak. Betina Ya. Okey, okey yang tu abang beli yang lembu paling mahal abang jual berapa setakat? 28,000 limousin. Bila bang? Tahun 2020. Okey. Untuk kos makanan benda semua abang untuk semua lembu abang beli. Sebulan ke? Sebulan. Sebulan dalam 1,300 sebulan. 1,300 Ya. Okey, benda istimewanya beli lembu baka ni Minat. lembu biasa. Minat lembu baka. Minat lembu baka. Lepas tu istimewa dia mahal ke macam mana ke? Boleh jual lebih mahal? Boleh jual lebih mahal lagi kalau bila paksa lah. Sekarang ni kalau ikut permintaan orang paling tinggi lembu baka dia Charolais Lunapak. berapa dia saiz? Bentukan je tu comel. Selain pada tu abang pernah masuk tanding ke lembu-lembu satu? Tak ada lagi, tak masuk. Tak mana? Tak pernah masuk. Tapi abang pernah invest RM50,000 untuk beli 2 ekor. Dua beranak. 2 beranak Anak 4 bulan tu beli. Anak 4 bulan, ibu masa tu ada 2 ekor. Ibu saya kau anak 4 bulan. Beli dari di mana tu? Di Pasir Putih, Kelantan. Lepas tu dengan abang invest modal sebanyak tu. Sekarang ni kalau abang nak jual balik macam mana? Ada keuntungan ke daripada tu? Kalau ikut ada keuntungan kita jual anak. Anak dia pula Anak rawa dalam 7 bulan itu 27,000 lah. 27. Abang kata tadi lembu dia yang ada warna bayar abang 30,000. Lunapak 30,000, buting 4 bulan. Ada warna bayar. Ada anak bayar, buting 3 bulan. 4 bulan. Untuk lembu haji ni berapa lah ni bang harga market ni? Pakai 3,500 lah kata. Seekor. Seekor 5,000 ada, 6,000 pun ada. Datang haji pun ada seekor. So kita nak jual 13,000. 13,000 seekor. So lembu tu? Belum. Belum. Dan haji lah kalau tu. Untuk haji Untuk kobang busa. Lepas tu selain pada peternakan ni abang jual lembu hidup. Mana daging pun abang proses? Daging pun jual dalam seminggu 2 kali sebentar. Seminggu 2 kali. Lepas tu mana dari segi harga tu mana? Harga kilo daging. Daging ikut pasaran orang ramai biasa kampung ni kita buat 32. 32 sebelum. Okey, abang punya apa ni abang panggil? Abang punya sasaran abang lah dalam peternakan lembu ni mana cita-cita apa? Saya nak lebih lagi ramai induk. Nak tambah induk yang berkualiti lah. Sebab induk lebih mahal pada jantan. Ini adalah orang kata kita ni bodoh beli lembu mahal. Lepas tu bagi saya rasa tak rugi. Sebab kita nak membiarkan baka. Sekarang ni anak pun orang dah tahu mahal dah lembu baka ni. Mana atas anak tu berapa dah abang beli? Atas anak pun dalam 20 lebih dah. Ibu ada separuh lagi. Ibu puting pula. Saya dah rugi ya? Dah rugi lah saya.
Kira habis tahun ni insya-Allah balik modal lah lembu 50,000. Ni awak-awak Chevrolet Luna Park 30,000 seekor. Ada orang nak beli dah ni, tapi Abang Nazri tak menjual katanya. Tu baru boleh anak dok seekor dia. Jadi inilah bisnes orang kata lembu sadar. Berapa pun kita invest untuk beli lembu ni, terutama sekali induk ni, memang tak akan rugi dah. Maknanya harga dia tu tak akan turun, dia akan sentiasa naik. Dan anak dia pula boleh jual dengan harga yang lebih besar lagi, lebih mahal lagi. Abang Nazri ada khabar saya boh. Rupanya lembu ni dia beranak sama juga macam manusia, 9 bulan 9 hari. Jadi dalam tempoh tu boh, dia sanggup tidur di basah lembu dia ni untuk tunggu lembu-lembu yang orang kata buting ni untuk melahirkan anak. Maknanya orang kata seminggu sebelum lahirkan anak dia tu, memang Abang Nazri ni dia akan stay dekat kandang dia dan akan pastikan lembu dia tu beranak depan mata dia boh. Sebab lembu sadar ni dia tak boleh biar kalau dia beranak, sebab setengah tu anak terlalu besar, jadi dia tak mampu nak push secara semula jadi. Jadi kadang-kadang dia kena terik dan sebagainya, buat laluan untuk dia keluar anak tu. Jadi tu lah antara keunikan dan pengorbanan orang beli lembu sadar ni. Dia tak akan beranak secara semula jadi, peternak kena tunggu untuk pastikan anak tu selamat. Sebab kadang-kadang anak tu lemah dalam kandungan, anak tu keluar, satu ibu tak sempat nak jilat dan sebagainya, anak mati. Jadi benda tu akan mendatangkan kerugian lah. Jadi orang yang beli lembu ni memang dia kena stay dengan lembu-lembu dia kat buting ni. Jadi itulah orang kata cabar orang bila kita beli lembu ni. Okay, awak itulah saja. Mungkin sampai sini saja perkongsian kita untuk di kandang Abang Nazri. Kita pergi ke kandang Abang kat Kubang Kari pula. Nak tengok lembu harga 17,000 boh. Limousine nak beli baru beli. Okey boh. Memang perangai je dah. Bekah. Ni berapa tahun ni Abang Nazri? 18 bulan. 18 bulan 15 kau. 14,000. 14,000 nak jual boh. Siapa beli boleh ni. 14,000 barang ni boh. Dia boleh besar lagi Abang Nazri tak? Boleh. Tak apa 2 tahun. Tak apa 2 tahun lagi boh. Kira dak saling gigi dah. Tak saling gigi lagi boh. Maknanya tak saling gigi, maknanya kalau nak gebang tak boleh lagi lah. Itu cerita dia. Saling gigi. Baik. Okey, sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke kampung Kubang Parit. Tadi kita pergi kampung Bukit Parit. Ni nak pergi kampung Kubang Parit, nak pergi tengok lembu harga 17k boh. Yang baru dibeli, lembu limousine. Okey, sebelum tu saya nak pesan lah kepada peternak-peternak yang bela lepas lembu ni, kurung lah boh lembu boh. Tengok kang salah orang langgar ke guana ke, orang yang langgar pun boleh sakit, tuang lembu pun rugi, jadi masing-masing rugi. Jadi tolonglah bertanggungjawab, okey?
saya Amir. Okey, saya berasal dari kampung Pulau Ruyung tapi saya menetap di Kubang Pari. Okey, minat saya terhadap bela lembu ni bermula dari kecil lagi. Tapi saya tidak berpeluang masa kecil. Jadi apabila saya berkahwin dengan orang Kubang Pari ni, jadi saya berpeluang mendapat peluang untuk membeli lembu sendiri. Okey, buat masa sekarang ni lembu yang paling mahal saya beli ialah lembu limousine. Okey, berharga RM17,000. Selain pada lembu limousine ni, lembu apa je? Biasa saya beli Charolais. Yang pernah Charolais yang pernah saya beli RM10,500. Masa tu lembu masih keadaan murah lagi lah. Tak masa lembu sekarang ni lah. Okey. Yang selebihnya lembu-lembu biasa ni, lembu kampung macam tu je. Keseluruhan lembu abang berapa? Berapa ekor? Kalau buat masa sekarang ni 4 je. 4 ekor. Lembu bakar? Ada lembu bakar 2. Lembu bakar ada 2 je. Lepas tu lembu korban ada 2. Yang terbaru tadi abang baru jual 2 ekor kan? Ya, saya baru jual 2 ekor yang tu. Dengan harga? Dengan harga RM950. Seekor? 2 ekor. 2 ekor? 2 ekor. RM9,500 untuk 2 ekor. Untuk korban tu? Untuk korban. Jadi abang tengok maknanya orang kata apa? Maknanya abang ambil abang ambil risiko keluar modal yang besar untuk beli lembu dengan harga yang mahal ni. Sebab abang yakin ke boleh jual dengan harga yang lebih mahal lagi lepas ni? Yang tu memang saya yakin. Tapi bergantung kepada keadaan kesihatan lembu dan tahap pembesaran dia. Itu je lah orang kata risiko. Ya, risiko. Kalau kita, contohnya kalau kita buat bagi makan dia lebih-lebih kurang kita, yang tu memang jadi risiko. Tapi kalau kita jaga dengan sebaiknya, insya-Allah. Jadi untuk zaman sekarang, untuk keadaan sekarang ni kan dengan PKP-nya, dengan orang ramai terjejahnya, duit tak berada. Tapi abang berani beli lembu dengan harga RM17,000? Oleh kerana hak tu memang minat. Minat. Memang minat saya daripada lah, dulu lagi lah. Memang saya pun tak pernah terfikir pun saya nak beli lembu dengan harga ni, dengan lembu besar. Paling bodoh orang Terengganu kata paling bodoh. Abang boleh jual berapa harga lembu ni pada masa akan datang? Saya tu bergantung pada saiz. Bergantung pada saiz. Tapi lebih mahal daripada RM17,000. Lebih mahal kalau dia semakin membesar. Mana kita tengok lembu ni pun semakin sihat. Puasan ke bang bila tengok lembu comel-comel ni? Memang bila kita sibuk bekerja, lepas tu kita letih, kita datang sini, mari sini, kita bagi dia makan. Bila kita tengok dia makan macam ni, kita relax. Release tension. Jadi orang kata apa ni bang? Mana abang ni sekadar hobi je lah. Saya sekadar bukan kerjaya tetap. Bukan kerjaya tetap. Sebab saya pun cuma menumpang. Saya tak boleh nak anggap buat masa sekarang ni. Saya nak anggap benda ni sebagai satu kerja. Saya dah nak anggap lagi benda ni. Saya pun dah nak tumpu 100% kepada benda ni. Sebab saya kerja, saya makan kat lain. Gitu. Saya dah boleh nak tumpu lah. Kalau macam setengah orang memang kerja jual, beli lembu, pelihara lembu, tu je. Okay, saya bukan. Saya sekadar hobi je. Kejap lagi saya siap-siap saya balik lah. Waktu saya kalau di petang, pagi dan petang. Saya ambil pagi 1 jam, petang 1 jam. Untuk selesaikan semua. Tapi boleh kata lembu-lembu yang abang bela ni, ternak ni, memang menghasilkan keuntungan lah. Buat masa sekarang ni. Tapi ada juga, mana kata kalau kita dekat orang tak ada rezeki. Ada juga. Biasanya sebab mana bang? Biasa kebanyakan kesihatan dia. Sakit. Sakit kata semua. Tapi minta jauh lah semua tu. Sebab kita beli pun lembu mahal gini pun memang risiko, macam abang kata risiko. Tapi kita yakin. Makanan tu bagi saya mencabarlah juga. Tapi kalau orang yang tak mampu memang betul-betul mencabar. Tapi kadar saya setakat hari ni pun rasa agak mencabar. Gitu. Katanya kenaikan sampai RM10 ke? RM10. Tak ada, saya bermula benda ni sini 5 tahun yang dulu. 5 tahun yang dulu. Masa tu kos makanan orang dalam 45 dah. Tu pun tinggi dah 45. Seguni. Tinggi dah. Berapa kilo? 5 kilo? 50 kilo. Sekarang ni 55 ada, 54 ada. Betul orang dekat RM10 seguni. Kenaikan. Selain pada makan pellet ni, abang bagi makan dia? Rupuk segar dengan dipanggil napier yang diceruk, dipanggil silas. Silas. Saya bagi tu lah. Kalau dah cakap nak pergi ceruk ada, silas lah.
Mana nasihat abang lah kepada orang-orang muda, mana patut tak dia orang ceburi kat bidang ni kalau minat apa semua? Okay, kalau minat tu bagi orang muda lah, macam muda bawah pada saya ni, kalau betul-betul minat boleh cuba, tapi kena ada betul-betul minat. Kadang-kadang ni benda ni dia buat kat kita tension. Ada menyebabkan kita tension, kita bila kita bagi makan dia tak nak makan. Jadi kita Susah hati. Jadi lapar ni kenapa buat apa yang makan? Takut buat apa yang buat apa tak makan. Jadi kita pula terfikir-fikir dah tu kita pula tak makan. Tapi benda ni bagi saya rasa benda tu masa sekarang ni lah bukan masalah pada saya. Dulu memang betul jadi masalah. Sampaikan saya nak makan pun terfikir lagi lembu dalam kandang. Kenapa dia tak makan? Tak apa dia tak makan, sakit kat mana? Tapi masa sekarang ni saya rasa benda tu bukan jadi masalah pada saya. Okey awak-awak, alhamdulillah sampai situ saja perkongsian kita kali ni pasal lembu sadar deh. Okey, sebelum kita berundur, kita nak kongsi 2 ekor lembu yang baru-baru ni. Ada hamba Allah daripada Selangor tu dibeli dengan harga 40,000 2 ekor boh. Seekor 24,000 dan seekor lagi 16,000. Lembu Charolais yang berat dia lebih kurang 1000 kilo lah, 1 tan lah lebih kurang, gitu lah, lebih kurang 1 tan ke atas. Jadi katanya lembu 2 ekor dibeli ni nak buat rebang boh. Tak tahulah berapa sebahagian ni. Okey boh, kita layang dulu gambar-gambar lembu-lembu besar ni. Okey, jangan lupa awak-awak subscribe, sebab lepas ni kita akan cerita benda-benda yang pelik-pelik. Benda yang tak pelik saya tak akan cerita, benda yang pelik-pelik je saya cerita, yang menarik-menarik, insya-Allah. Subscribe, like dan share. Okey, Assalamualaikum.